Pusat Pakar Pergigian Sabah beri perkhidmatan kepakaran pergigian terbaik kepada rakyat. Laporannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Teruskan Suaran. Ya, sahih. Projek pembinaan Pusat Pakar Pergigian Sabah itu telah diserahkan secara rasmi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Penyerahan fasiliti baru bernilai 32.76 juta ringgit itu dilakukan oleh JKR Sabah kepada KKM dengan disaksikan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni di Kota Kinabalu. Projek di bawah rancangan Malaysia ke-10 ini siap sepenuhnya 5 Ogos lalu dan akan mula beroperasi 1 Januari tahun depan. Ketika ditemui pemberita, Datuk Lukanisman berkata, pembinaan pusat pakar ini bagi memastikan rakyat mendapat perkhidmatan kepakaran pergigian terbaik. Dan juga untuk pengoperasian bermula daripada 1 Januari kelak, kita tidak melakukan pengoperasian secara serentak. Dia akan melakukan secara berfasa dan sekarang kita dalam fasa untuk memeriksa kesediaan dari sudut tenaga energy efficiency dan juga pengoperasian semua kursi-kursi. That is a normal procedure bagi sebuah facilities. Pusat Pakar Pergigian Sabah ini dilengkapi 18 bilik rawatan dengan 18 kerusi pergigian penuh serta kemudahan sokongan seperti makmal pergigian, makmal kemahiran dan bilik pendidikan kesihatan pergigian. 4 kepakaran utama turut ditawarkan iaitu ortodontik, periodontik, pergigian restoratif dan kesihatan awam pergigian. Pusat pakar ini akan berfungsi sebagai one-stop center bagi Sabah dan Labuan serta menjadi pusat latihan pergigian untuk latihan praktikal dan simulasi klinikal. Usaha mengatasi masalah banjir di daerah Tenom, fasa 2 projek Tempatan Banjir Sungai Padas akan dilaksana. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, projek Tempatan Banjir itu diperlukan bagi mengurangkan risiko banjir berulang di beberapa kawasan sering terjejas. Mereka memahami bahawa projek ini harus diteruskan dan mereka cuma minta supaya dilibat uruskan apa-apa berkenaan dengan masalah-masalah banjir pada akan datang. Datuk Jamawi yang juga adun melalap ditemui media selepas taklimat projek Tempatan Banjir oleh Jabatan Pengairan dan Saliran di Kampung Binai, Tenom. Penduduk ditemui berharap usaha tempatan banjir dilaksana secara menyeluruh. Tempatan banjir ni boleh mengurangkan kadar peningkatan air terutama sekali di sekitar Kampung Binai inilah. Dan terima kasih juga untuk penerangan yang tidak diberikan. Selama ini pun penduduk Kampung Bunut dan Binai bertanya-tanya, jadi macam mana kalau sekiranya berlaku tembok yang dibuat pada jadi apa macam orang yang di sebelah sini ada 20 rumah tenggelam, tapi oleh kerana dia telah dan penerangan daripada GPS, saya berpuas hati lah. Kami fahamlah macam mana keadaan tempatan tu dibina untuk apa dan kami tidak lagi berapa risau lah. Masalah banjir sini mungkin akan diselesaikan oleh tempatan tu lah. Bagi fasa pertama pelaksanaan rancangan Tempatan Banjir Sungai Padas, ia menelan kos hampir 50 juta ringgit. Projek itu bermula dari kawasan Tenom Lama sehingga ke Kampung Uloi sejauh 4 kilometer. Pembentukan Kabinet Baharu Sabah bukan rombakan total tetapi kesinambungan kerajaan sebelum PRN dengan struktur kementerian yang diperhalusi. Namun kesannya besar memberi nafas baharu kepada cara Sabah mengurus infrastruktur, membangunkan modal insan dan memacu ekonomi akar umbi. 6 perubahan utama jadi tumpuan: utiliti, wanita, industri makanan, pendidikan, ekonomi kreatif dan pengangkutan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif IDS, Dato' Ramza Dambul, semua penambahbaikan ini bukan perubahan luaran semata-mata, tetapi pemangkin transformasi jika dilaksana secara berkesan. Pertama, Kementerian Kejaraya dan Utiliti. Gabungan ini strategi penting menyelesaikan krisis infra 3 serangkai, jalan, air dan elektrik secara serentak.
Bila kita integrasikan di antara hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur jalan, air dan juga elektrik atau masalah 3 serangkai di Sabah ini, maka itu satu isyarat jelas bahawa kerajaan benar-benar serius untuk menangani ketiga-tiga masalah ini sebab dia saling berkait. Kedua, Kementerian Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat. Struktur baharu ini mengiktiraf peranan wanita dan keperluan ekonomi penjagaan. Dengan penyertaan tenaga buruh wanita Sabah masih rendah dan negeri menuju status wilayah tua, kementerian ini bakal mengurus transisi demografi dan memperkasa pendapatan keluarga. Ketiga, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan. Fokus kini bukan hanya hasil mentah tetapi memperkukuh industri pemprosesan supaya nilai tambah lebih tinggi dan taraf hidup petani dapat ditingkatkan. Keempat, Kementerian Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi. Penyatuan Pendidikan dan Inovasi memposisikan TVET sebagai enjin pembangunan negeri. Selari agenda Sabah Maju Jaya yang menekankan tenaga kerja teknikal mahir. Kelima, Kementerian Belia Sukan dan Ekonomi Kreatif. Penjenaman semula ini membuka peluang baharu kepada generasi muda dalam sektor ekonomi kreatif yang selama ini kaya bakat tetapi belum diterjemahkan sepenuhnya kepada pendapatan negeri. Keenam, Kementerian Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Penambahbaikan komponen pengangkutan menjadikan rantaian industri logistik lebih terselaras melalui Majlis Logistik Sabah. Matlamatnya jelas, memastikan produk Sabah sampai ke pasaran dengan lebih cepat dan kos berpatutan. Melalui pengalaman pemerintahan lebih kurang dalam 5 tahun yang lepas, kerajaan telah melihat apakah prioriti dan perkara-perkara penting yang perlu diberi penumpuan. Jadi, bagaimana dia akan memberikan transformasi penting kepada perkhidmatan kepada rakyat, kerana pada saya penstrukturan itu yang benar-benar memenuhi bagaimana apakah prioriti di lapangan itu menunjukkan bahawa kerajaan benar-benar memahami aspirasi dan keinginan rakyat. Kesimpulannya, perubahan struktur kabinet kali ini bukan sahaja menambah portfolio tetapi membina ekosistem baharu yang lebih berhubung dari infrastruktur, pendidikan, industri makanan, kreativiti anak muda hingga mobiliti logistik negeri. Menjelang pembentangan Belanjawan Sabah 2026, golongan belia di negeri ini berharap peluang pekerjaan, pembangunan ekonomi, pendidikan dan pemerkasaan generasi muda diberi tumpuan. Presiden Majlis Belia Sabah MBS Abkari Fawaz Abekan berkata, tumpuan kepada pembangunan belia tidak boleh dikompromi memandangkan jumlah belia Sabah kini mencecah 2.2 juta orang dan merupakan pelaburan jangka panjang bagi masa depan negeri. Kami memohon agar peruntukan yang besar dan signifikan dapat diberikan, termasuklah geran-geran keusahawanan, program-program TVET, digitalisasi, inkubasi perniagaan, pertanian moden dan program-program pendapatan alternatif untuk belia di luar bandar dan pedalaman. Belia bukan sahaja memerlukan peluang, mereka memerlukan laluan jelas untuk membina kehidupan yang lebih baik. Dalam bidang pendidikan, Abkari menekankan keperluan meningkatkan bantuan pembelajaran, akses digital dan sokongan kepada pelajar, khususnya di kawasan luar bandar. Dalam pada itu, MBS turut berharap bajet khusus untuk badan belia ditingkatkan bagi melaksanakan lebih banyak program pembangunan belia. Persiapan menyambut perayaan Christmas, RM55,500 disumbangkan Pejabat Parlimen Sepanggar kepada 88 gereja dan chapel di Manggatal dan Inanam. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmut berkata, sumbangan ini ditingkatkan tahun ini dengan gereja menerima RM1,000 dan chapel RM500. Seperti biasa akan membantu majlis gereja-gereja Sabah dan juga gereja-gereja di seluruh Parlimen Sepanggar ini, dan pada kali ini kita telah tingkatkan sumbangan kepada gereja-gereja di Parlimen Sepanggar ini sebagai memudahkan untuk gereja-gereja ini menyambut Christmas yang bakal tidak lama lagi.
Datuk Mustafa berkata Kerajaan Persekutuan dan Negeri komited menyokong inisiatif yang memupuk perpaduan antara masyarakat berbilang kaum dan agama. Tahun ini 90 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu badan-badan keagamaan bukan Islam di Sabah sebagai usaha mengukuhkan keharmonian sosial. Beralih ke perkembangan bola sepak, Sabah FC sedia menentang PDRM FC dalam saingan Liga Super yang akan berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Selayang malam ini. Selain semangat positif pasukan, sesi latihan turut berjalan lancar termasuk latihan aktif recovery untuk pemain yang belum pernah beraksi sebelum ini. Pemain tidak terlibat juga mengikuti latihan penuh bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan pada tahap optimum. It's been good. We've got everyone back now, which is good, except Gabby. You know, he'll be back on the 21st of December. But Darren Locke is available to us. Gary's available to us. Yes, everyone's back on board, which is great. It gives us, more depth and more opportunities to succeed. Meskipun perlawanan menentang PDRM FC dijangka memberi cabaran kepada Sabah FC, beliau optimis untuk mengekalkan corak permainan menyerang. Strategi berkenaan berjaya menghasilkan purata lebih 2 gol setiap perlawanan. Baik, saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Sahi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih, Suaran.